Alhamdulillah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Taala kerana pada malam ini sama-sama dapat kita naikkan solat fardu maghrib secara berjemaah dan juga dapat kita duduk berniat i'tikaf sementara kita menantikan masuknya fardu isyak, serta dapat kita berada dalam majlis ilmu, dalam jilsah ilmiah yang mana kita mengupas kitab penawar bagi hati. Ya, malam ni insyaAllah kita akan mengupas pada tajuk yang ke-9. Ya, tajuk yang ke-8 kita telah bahaskan pada kuliah gantian saya hari itu, pada hari Jumaat dengan Dr. Zaid. Bab ke-8 pada menyatakan membesarkan diri, ya, atau pada hari Jumaat hari itu. Ya, dan malam ni kita masuk pada bab yang ke-9 pada muka surat 137, ya, pada menyatakan ujub. Pada menyatakan ujub. Kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya ujub itu ialah membilang besar ia akan dirinya atau satu kelakuan daripada segala kelakuannya, seperti ilmunya dan ibadatnya, dan tiada takut ia akan hilangnya dan lupa ia akan bahawa semuanya pemberian Allah Ta'ala baginya. Maka jika melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala atasnya dengan ilmu dan amal dan lainnya, dan takut ia akan hilangnya, dan sukacita ia dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya, kerana nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala, maka tiada ada yang ujub. Jadi maksud ujub itu ialah dia ni membilang atau mengira diri dia ni ya lebih baik daripada orang lain. Dan kenapa boleh jadinya ujub? Sebab kelebihan ataupun nikmat itu ada pada dia dan tak ada pada orang lain. Dan dia juga mengira bahawasanya nikmat yang dia dapat ini atas usahanya sendiri. Ya, bukan orang lain. Saya sendiri yang berusaha daripada awal, tak minta pinjaman mana-mana pun. Dan hari ni tengok, saya dah ada beberapa cawangan tak? Cawangan orang rumah. Beberapa cawangan kan? Dah buka banyak cawangan dah rupanya. Ya? Jadi dia bangga sebab kata ni usaha saya ni. Tu yang timbulnya ujub. Dia lupa bahawasanya semua ini datang daripada Allah Ta'ala. Kesenangan, kesihatan itu Allah Ta'ala yang beri. Dia lupa benda ni. Kenapa? Sebab itulah kenapa orang yang bersifat ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Baik Qarun sendiri tak? Ya? Iblis pun sendiri sama. Sedangkan Iblis tu nak mengira dia ni dalam bab sembahyang, dalam bab solat ini, dia ni lagi hebat daripada malaikat-malaikat lain dalam ibadat. Tapi disebabkan dia ini terpedaya jugalah, kan? Dia pun merasa diri dia yang terbaik lah. Atas sebab itu, ya, dia rasa diri dia lebih mulia daripada Adam. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku dicipta daripada api. Dan Adam itu dicipta daripada tanah. Jadi tanah lebih mulia daripada api. Dia membandingkan ini. Ya. Jadi, tapi sekiranya seseorang itu mendapat kelebihan, nikmat, memang lebih daripada orang pun. Orang lain tak ada, memang dia seorang je ada. Dan dia meletakkan dudukan itu bukanlah sebab dia pun. Allah Ta'ala bagi kat saya macam mana. Saya gunakanlah nikmat Allah ni sebaik mungkin lah. Ya, time Allah Ta'ala nak tarik esok bila-bila Allah boleh tarik. Ya, bila-bila. Jadi dia itu tidaklah dikira sebagai ujub. Walaupun dia punya kelebihan lebih daripada orang lain. Ya, sebab dia kata bukan sebab aku, sebab Allah Ta'ala je. Kan kita senang ke, ya, kita yang saya pun berada di hadapan tuan-tuan ini pun bukanlah sebab apa pun. Tanya Allah nak tarik ilmu tu tarik, itu kan masalah pun. Kan? Tapi dengan Allah bagi nikmat ni, ada sikit ilmu boleh sampaikan, bagilah.
Esok time Allah tarik dia tak tahu bila boleh Allah tarik kan. So rupanya adalah amal jariah kat situ. Tu ujub tadi ya. Iaitu dia menyangka bahawa dia lah sebab kenikmat dia dapat atas sebab dia. Bukan sebab orang lain lah. Bukan sebab lain nyamuk ni. Dan ujub itu sebab bagi takabbur. Itulah punca dia. Ujub ni dia perkataan ajib. Ajib ni dia hairan. Dia hairan. Ya, macam mana aku boleh rajin semayang? Macam mana aku derma? Orang ni tak boleh buat lah benda macam ni. Aku tiap-tiap malam boleh istiqomah, tahajud pun. Ya, tiap-tiap malam buat. Orang ni tak boleh buat lah. Dia tu dia rasa heran dengan diri dia. Bukan rasa heran. Heran dalam bab atau bangga tak. Orang lain tu rendah pada dia lah. Itu nak kata tu. Ya. Dan ujub itu sebab bagi takabbur. Dan perbezaan antara keduanya, bahawasanya takabur itu melazimkan ia akan mereka yang takabur ia atasnya, dan ujub itu ketentuan dan seorang diri. Ya, takabur ini dia datang daripada mana? Hasil pada ujub tadilah. Takabur ni dia cakap besar. Tak, sembang derah. Ya, dia cakap besar. Buat tak boleh pun. Saya kalau takat ini malah. Macam tu je lah. Ya. Pada dia cakap besar macam ni. Ya. Pada sedikit je kelebihan daripada dia. Sedikit je kelebihan. Tapi dia berasa macam dah banyak sangat. Sebab tu kadang-kadang orang ni boleh tertipu dengan pelbagai cara lah. Kalau orang yang baru buntut ilmu, dia akan tertipu dengan ilmu dia. Contoh orang yang baru belajar silat, ilmu persilatan. Baru belajar benda asas. Pada dia dah tahu semua dah. Ya, padahal jauh lagi level. Itu juga dengan bentuk ilmu. Pada dia dah perasan bila dia tahu itu haram, ini halal, tu semua dah, pada dia dah okey dah semua dah. Belum lagi. Dalam lagi tu dia punya ni dah. Sebab tu seorang yang bentuk ilmu apa semua pun, dia tak pernah merasakan diri dia hebat pun. Banyak lagi benda dah tahu. Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Dia mari daripada hati. Ya, punca pada hati inilah terkeluar daripada lidah, mulut dia. Itu yang dia kata tu. Dia dah buat-buat dia tengok, dia seorang je boleh buat, orang lain semua tak boleh buat. Kan? Antara ujub juga ialah bila mana dia kata kalau tak ada dia, benda ni tak boleh langsung je lah. Tak boleh buat je lah. Kena tunggu dia jugalah. Kan? Korang ni apa benda dah aku lah. Kena tunggu aku juga ni. Aku juga yang boleh buat ni dia. Kalau aku macam ni, hanya aku je boleh selesaikan masalah ini ni. Padahal dia boleh berlapik je cakap. Ya, mungkin saya ada sikit kelebihan. Jadi dengan kelebihan itu saya bantulah mana saya boleh bantulah. Mungkin dengan sebab tu Allah bagi berjaya kot. Kan? Jadi bila kita cakap berlapik, Allah tambah lagi lah. Ya, tapi bila mana bercakap dekat keadaan ni, cukup dekat tu je lah. Jadinya, dan bahawa si yang ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Tambahan lagi, membinasakan ia akan pahala ibadah. Ni yang cukup rugi tuan-tuan. Ya, kita beribadah punya lama, kan? Kita pergi dengan perasaan ujub ni, kita pergi heboh ke orang, cerita ke orang, ya, hilang pahala ibadahnya. Ya, dengan tujuan untuk mengatakan diri kita ni hebat. Ada tu. Ada orang tak? Bila mana ditanya pada dia, Tuan macam mana Tuan boleh begini, dia pun bagilah jadi nak. Tapi tujuan dia itu siapa yang tahu? Antara dia dengan Allah SWT lah. Ya, dia dengan Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala tahu dia ni ujub ataupun tidak. Ya? Jadinya dengan sebab sifat ujub tadi itu boleh menyebabkan binasa ia akan pahala ibadat. Penat dia semayang, penat dia puasa kan. Hilang semua pahala ni. Telah berfirman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dalam surah Taubah ayat yang ke-25. Artinya, sebut olehmu hai Rasulullah akan hari memerangi kamu akan puak Hawazin
pada lembah yang dinamakan dengan Hunain. Hunain ini kedudukannya di antara Mekah dengan Taif. Ya, ketika menyukakan akan kamu oleh banyak bilang-bilangan kamu, maka tiada menggayakan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan sesuatu. Dalam perang Hunain ini, dia berlaku pada tahun ke-8 Hijrah selepas peristiwa pembukaan kota Mekah. Jadi kota Mekah telah berjaya ditawan, maka orang-orang kafir Quraisy yang mana musyrikin Quraisy ini, yang mana mereka lari dari Mekah ini yang tak puas hati, mereka telah bergabung dengan puak-puak yang lain. Ya, ramailah, dekat puluhan ribu jugalah dia bergabung ni nak lawan. Ketika itu tentera Islam jumlahnya lebih kurang 12,000 orang. 12,000 orang itu termasuk orang-orang Mekah yang baru memeluk Islam dalam perang Hunain. Ya. Jadi dalam perang tersebut datang perasaan dia, ujub ni dia bukan mari dalam bentuk individu saja tuan-tuan, ya, dalam bentuk kumpulan, dalam bentuk jamaah, dalam bentuk pasukan. Dia boleh mari macam tu. Dia bukan mari dalam bentuk individu saja, ya. Jadinya bila dah tengok kekuatan mereka ni, kan, tengok kita golongan Ansar, golongan Muhajirin, para sahabat kita dari Madinah bergabung dengan pula bukan saudara-saudara kita yang di Mekah yang telah memeluk Islam ni. Kuat kita di kali ni. Ya, hebat kita ni. Kan, Rasulullah pula bersama dengan kita kan. Senang je lah. Kita ramai. Ni Allah sebut ni, kan? Ajabatkum kasratukum. Kamu takjub, ujub dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Dengan sebab tersebut dia rasa dah kita dah kuat dah, confirm menang lah. Ya, Allah terus uji mereka. Ya, rupa-rupanya mereka sampai di lembah Hunain, mereka telah diserang hendak oleh musyrikin Mekah ni. Diserang hendak, tak bersedia langsung. Tak sangka langsung mereka akan diserang dari situ. Kelang kabut habis, berterabur semua. Ya, habis semua orang kata apa, barisan pertahanan mana pergi, pasukan penyerang mana pergi, habis terabur semua. Hinggalah Rasulullah SAW bagi dia bertakbir, Allahu Akbar, terus rapatkan balik, betulkan balik kedudukan soft tu, penyan, susun balik. Bila mereka dengar suara Rasulullah, nasib baik Rasulullah ada lagi. Mereka macam tu dah, Rasulullah ada lagi. Maka mereka dengar Rasulullah tu datang balik semangat, mereka betulkan balik. Ya, Allah tunjuk, jangan kamu bangga sangat, ya, dengan sebab banyak, walaupun Rasulullah ada dalam tu. Ini cerita Rasulullah dalam tu, bukannya Rasulullah harap kedak. Dalam tu Rasulullah, dalam perang Hunain Rasulullah ada. Ya, Rasulullah suruh rapatkan balik, betulkan balik, betulkan niat kamu balik tu. Ya, barulah mereka serang balik, baru berjaya. Itu pengajaran tu. Ya, dan tidak jadi macam perang Uhud lah itu. Kan? Perang Uhud tahun kedua Hijrah kan. Tahun kedua ketiga Hijrah macam tu. Kan? Tak tahu itu beza lebih kurang 5 tahun je. Tak ambil pengajaran. Kan? Jadi dalam perang Hunain ni Allah dah beritahu. Kan? Jangan sebab itu. Sama aja. Kan? Kalau pasukan mana pun, kumpulan mana pun yang mendakwa, hanya mereka je sahaja yang betul. Tak ada orang lain lah, kami lah. Kalau pasukan bola, pasukan mana pun, pasukan kami yang terbaik, orang lain tak boleh lawannya lah. Ya, jadi dengan begitu. Dan kita tengok ujub ni, dan dia ni ujub dicampur takabur lah. Itu bagi dalam Islam Allah dah tegur tak. Ya. Kalau orang bukan Islam, yang ujub dan takabur ini, kita tengok contoh apa lagi. Yang dulu saya pernah cerita tentang bagaimana roket Apollo tu nak dilancarkan pergi ke angkasa lepas. Apa kata Amerika ketika itu, ya, Apollo ni roket yang paling sempurna ni bawa. Ya, dia naik tu kan paling sempurna. Tuhan pun tak boleh nak lawan. Tak boleh menahan. Sebab kami dah cerita yang terbaik. Naik tak sampai 10 saat, pum, meletup. Ya, meletup. Tak sampai 10 saat pun turun-turunan tengok.
Biasa kalau roket ni kalau dia dapat melepasi lebih daripada 12 saat tu, kira dia stabil lah. Rupa tak sampai 10 saat pun. Kapal Titanic tahun 40-an kan, 1945 apa, Liverpool tak yang tenggelam kan, pencipta dia pun sama. Kapal ini paling sempurna kan, yang paling selamat, dia boleh melayari macam ni. Tuhan pun tak boleh menghalang perjalanan kapal ni. Apa jadi sampai dekat laut ni kan, langgar dengan iceberg, pom belah. Yang terbaru apa dia? Yang terbaru Titan ni lah, yang nak pergi tengok Titanic kan, yang 5 orang dalam tu kan, sama juga. Ini yang paling selamat kali buat. Kami dah buat yang paling ni dah. Nak pergi ziarah, pergi tengok musim-musim kan, memang kita dah uji macam-macam, dan ada yang pernah pergi pun kan? Tapi cakap besar banyak pasal mencabar Tuhan, apa jadi? Jadi gitulah manusia ni begini. Dia kalau orang beriman tu paling kurang dia masih ada fikir Tuhan lagi. Tapi kalau orang yang tak beriman ini, Tuhan pun tak lawan. Macam Fir'aun lah juga mencabar Nabi Musa, mana Tuhan engkau? Aku nak perangi Tuhan engkau. Macam Namrud, dia cabar begitu Nabi Ibrahim, mana Tuhan engkau? Dia bawa tentera dia pergi ke lapangan, bawa tentera, tunjuk Tuhan kau, pernah aku nak lawan dengan Tuhan kau kan? Allah Ta'ala tanya, bagi tahu pada Nabi Ibrahim, kau nak tentera yang macam mana lawan dengan dia? Nabi Ibrahim minta nyamuk je, hantarkan nyamuk je. Mati dengan sebab nyamuk. Namrud mati sebab nyamuk, padahal dia seorang yang cukup hebat kan. Itu cerita dia. Jadi kita sama tuan-tuan, jangan ada lah pasal ujuk. Kadang-kadang Allah Ta'ala balas terus di dunia, di akhirat pun dapat. Jadi kita minta jauh lah, janganlah ada perasaan macam ni lah, akulah yang terbaik, kalau tak ada aku tak boleh jalan semua benda ni lah, hanya akulah yang boleh. Jangan. Tak ada siapa pun. Kita ni tuan-tuan tak ada apa pun. Kita ni cuma dipakaikan macam ni. Allah nak cabut pakaian kita anytime boleh. Allah nak tarik nikmat daripada kita anytime, tak payah nak tunggu lama-lama. Anytime Allah boleh tarik kan. Kalau orang tu ujub dengan harta dia, Allah tarik dengan bagi kebakaran juga, kita lintas, habis jahanam semua. Bangga dengan ilmunya, dialah seorang paling alim, dia orang yang paling pandai, bagi aksiden, langgar tiang, kepala miong lah, dah lupa habis semua, memori semua hilang. Ujub kan, kadang-kadang masa ada orang tak bagi tak jujur kan, tapi hari tu dia tak hantar, so dia cakap saya lupa hantar, saya solat. Yes, ada orang tu kita risau. Kita risau ni tuan-tuan, 3-4 pagi ni kan, kadang-kadang saya pun dapat mesej kat pagi-pagi, salam tahajud. Salam tahajud lah, tak payah. Kita yang kena cerita ke orang ni tuan, ni dah kita dah siap ni, kalau guru WhatsApp pun samalah tak lama mahal hijrah ke, salam abdul rasul, okey lah, okey. Ni salam tahajud lah, salam apa semua ni lah, jaga ni, bagi tahu sikit ni lah. Benda-benda sunat ni kita kena sembunyikan, tak cerita ke orang. Benda sunat benda wajib, fardu, aku kena bayang subuh, engkau pun kena subuh, itu cerita ke orang. Jom tuan-tuan, kita dah nak waktu subuh ni, jom kita sama-sama pergi semayang di masjid. Kempen tu tak apa, sebab aku kena buat, engkau pun kena buat, benda fardu. Nak mari jujub je lah mana. Takkan orang nak buat, saya dah bayang subuh, dah apa nak bangganya, aku kena buat. Tapi ibadah sunat ini ialah ibadah yang mana siapa nak buat lah. Ini orang selalu tertipu. Itu ialah nak bagi tahu. Jadi kempen lah untuk perkara-perkara yang fardu. Mari semayang berjemaah di masjid, okey, tak ada benda nak ujub pun, sebab kita memang di kempen dia galakkan. Tapi perkara sunat ni, kalau orang-orang soleh, wali-wali, orang alim, perkara sunat dia sembunyikan. Ada orang soleh, orang alim, tengah-tengah baca Quran, dia nampak orang masuk, dia tutup Quran buat tak tahu je. Seolah macam dia tempat ibadat. Macam tu pun ada. Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah lah. Bila dia dah meninggal dunia, orang baru penduduk Madinah tahu bahawasanya yang bagi makan orang miskin setiap malam, dia pikul roti belakang dia ni, tutup muka dia macam Robin Hood, ke Zorro lah. Dia tutup muka dia lah. Tak nampak mata tak. Zorro tutup mata kan. Dia tutup muka dia, setiap mana dia bagi orang miskin, dia bagi makan. Siapa pun tak tahu benda ni. Bila dia dah meninggal dunia, baru orang perasan,
Sejak dia meninggal, dah tak dapat iman makanan dah. Sejak dia meninggal, dah orang perasan. Kan? Ini kita pula seronok kan. Jangan tertipu tuan-tuan, jangan tertipu. Ini semua kerja-kerja saudara apa? Bukan iblis pun dia hantar prebet dia pun kat kita ni. Dia tak hantar meja pun. Prebet dia kita tipu kita macam tu. Kan? Jangan. Sebab kita bimbang. Ya, kita bimbang ni. Benda sunat. Kalau orang soleh, kalau tuan-tuan nak buat terpulang juga. Saya beritahu orang soleh, orang alim, para wali ni, dia sembunyikan benda-benda baik. Hatta sedekah dia pun sembunyikan, tak bagi tahu pun. Siap berpura-pura lagi, tak nak tunjuk kata dia ni bagus. Jadinya kita tiba-tiba yang ni dah, dah pelik lah. Terbimbang. Sebab benda dia akan datang ujub. Sebab pertama, sebab apa? Orang yang boleh buat macam ni, pertamanya iman dia belum mantap lagi, dia tak padu lagi tau. Dia belum padu, baru nak, orang kata kuih tu tak empuk lagi lah. Tapi dia dah rasa dia dah okey. Ya, orang yang empuk-empuk relax tak ada apa pun, tak ada nak heboh-heboh pun kan. Jadi kita risau yang ni je lah. Kita kan risau apa? Takut kalau ada sifat ujub ini, hilang ibadah kita tu. Itu je nak beritahu. Kan? Siap maklumkan lagi dah. Minta maaf lah saya, malah saya tajuk tapi terlupa nak post dalam grup. Kan? Tak boleh kan tuan. Ya? Itu ibadah ni. Adapun, tuan-tuan malam ni saya nak buat tahajud. Jadi siapa-siapa yang ada hajat tu bolehlah personal WhatsApp kat saya lah. Dia sendiri yang offer. Kecuali orang datang jumpa dia, Ustaz, kalau Ustaz semayang malam tu tolong doa-doa dengan saya Ustaz. Saya ni macam-macam masalah Ustaz, dan tak tolonglah. Tak okey lah. Sama juga orang nak pergi umrah, nak pergi haji tak, kita pergi jumpa, doakanlah saya, semoga saya mudah nak buat urusan haji kan. Doakan saya ni, umrah pun tak lepas lagi ni. Doa-doa, tak apalah. Ini kalau kita offer. Tuan-tuan, saya nak pergi, siapa nak offer, boleh lah, datanglah. Ya. Sebab dia wujud sesuatu yang very subjektif. Kita tak boleh kata itu wujud. Ada orang mungkin nampak macam wujud tapi tak wujud. Sebab tu saya kata tadi, sifat dalam hati ini antara dia dengan Allah. Tapi kalau kita ini buat begitu, kita takut hati kita ni nanti. Iblis ni dia tak pernah putus asa tuan-tuan. Kita takut hati kita. Jadi sebab tu orang alim, orang soleh, mereka cukup jaga benda ni. Imam Bukhari, dia duduk mengajar-mengajar tak? Dia mengajar, orang puji dia. Bagus ni, punya penjelasan ni mantap. Hujahnya kuat, semua kuat tak? Lepas tu dia hilang. Imam Bukhari hilang. Hilang bagaimana? Pergi tandas. Dia buat apa lah tandas? Dia pergi cuci tandas. Orang cari-cari dia tadi, ingat nak ajak kan? Nak ajak makan mi kari sekali ya. Hilang dah pergi dah. Pergi tandas. Cuci tandas ada orang jumpa. Kenapa tuan kat sini tuan? Saya, tadi orang puji berlambung sangat. Saya rasa takut saya ujuk, saya hinakan dia. Saya tak boleh saya menjadi cuci tandas. Nak kata aku ni tak bagus pun. Setakat aku ni cuci tandas pun. Jangan nak bangga sangat lah. Tu kan? Jadi jaga tu. Benda-benda macam ni akan mengurangkan kita punya pahala kita. Artinya tiada menolak ia akan daripada kamu akan sesuatu daripada pekerjaan seteru kamu dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi serta luasnya. Kemudian lari kamu membelakangkan akan seteru. Ini dalam peristiwa perang Hunain tadi ni. Dan bersabda Rasulullah SAW, Salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Rawahu atau berani. Artinya bermula 3 perkara membinasakan ia akan yang mengerjakannya. Orang buat 3 perkara ini akan membinasakan amalannya. Yang pertama, kikir yang diikut. Terikut-ikut orang kedekut dia tu, terbawa-bawa sampai dia memang dah memang sifat dia gitu dah. Sampai ke dia kata apa? Budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak kan. Kan? Tu dialog Haji Bakhil kan. Jadi budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Dan yang keduanya, keinginan nafsu yang diturut. Sama juga ikut kehendak nafsu dia. Nafsu kita kadang-kadang menahan kita daripada ibadah. Nafsu kita ni. Bukan disuruh kita buat maksiat saja. Dia juga menghalang kita daripada melakukan ibadat.
Ya, dia dulu drama tak habis lagi ni. Tak tahu lagi hero mati tak mati ke, hero ni jadi tak kahwin. Jadi tak jadi kahwin dengan heroin ni, tak tunggu dulu, tunggulah habis dulu. Baru semayang. Ya. Nah, jadi tu. Kadang-kadang nak, tunggu dulu aku dah habis, nak habis batang dua dulu, nak masak. Tunggu dulu kan, habiskan aku masuk kan. Gua relax dulu dah. Nanti lah, padahal orang nak kejarkan takbir pertama tu. Nak bersama imam kan? Tak apa, nanti dulu. Tak ke mana kan, imam situ ada juga dia kan, heran apa tak. Padahal dia tahu takbir pertama dia bersama dengan imam, ganjaran pahala dia takkan tinggalkan lagi takbir pertama bersama dengan imam. Ya. Ketiga, menyukakan dan membilang baik oleh seorang akan dirinya. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-halaku fi itsnaini, al-qunuti wal-ujbi. Artinya, bermula binasa itu ada ia pada dua kelakuan. Yang pertama, al-qunutu. Al-qunuti. Al-qunuti apa? Kunut panjang, kunut pendek. Kunut. Ya. Al-qunuti maksudnya berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah bagi tahu pada Rasulullah, ya qul li ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Beritahu pada hamba-hamba aku yang melampaui batas, jangan pernah mereka putus asa. Al-qunuti, putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah mereka putus asa daripada rahmat Allah. Ini yang pertama, ya, benda yang binasa itu. Yang keduanya, menyukakan akan seorang oleh dirinya hanya senya menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan dua kelakuan. Maksudnya dia menyukakan akan seorang oleh dirinya. Bukan suka diri macam mana. Ya, dia kata aku ni lebih baik daripada orang lain lah. Ya, hanya senya dia menghimpun olehnya. Dia je lah yang boleh buat, orang lain semua tak boleh buat. Kan? Jadinya Ibnu Mas'ud ni radhiyallahu anhu akan dua kelakuan ini kerana bahawasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan kerana tiada harap tiada harap ia akan dia. Orang yang putus asa ni, dia nak semayang dah dapat, dia pergi, aku dosa dah banyak dah, nak semayang macam mana? Kan? Aku hidup 50 tahun tak pernah semayang pun, tak pernah. Takkanlah Tuhan nak terima aku. Jangan. Ya, jangan duk fikir macam tu. Ya, jadi disebabkan dia dah putus asa, tak payah semayang biar. Nak masuk neraka, masuklah. Macam mana dah, aku dari dulu memang dah macam ni. Jangan. Ya, Allah Ta'ala tak pernah kata pun, selagi nyawa tak sampai ke halqum kita ni, selagi itu taubat kita diterima. Lagi mana kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, lagi itu diterima. Dan orang yang ujub itu tiada apa ni, menuntut. Tiada menuntut ia akan dia kerana sangkanya telah mendapat ia akan dia. Dan ditanya akan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan. Bilakah seorang itu dia mula buat kejahatan? Maka menjawab ia, jawab SAW, apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Bila seorang tu rasa dia dah baik, dia rasa dia dah banyak buat baik, di situlah bermulanya kejahatan dalam diri dia. Dan memandang seorang laki-laki kepada Bashar bin Mansur rahimahullah ta'ala pada ketika memanjangkan ia akan sembahyang dan mengelokkan ia akan ibadah. Maka tak kala selesai ia daripada sembahyang, berkata ia bagi laki-laki itu, jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau melihat daripada aku, kerana iblis mengerjakan ibadah ia dan sembahyang ia beribu-ribu tahun, kemudian jadi ia kepada barang yang jadi kepadanya. Jangan kita sangka dak kita banyak sembahyang, memanjangkan sembahyang ni dak. Kita tengok orang ni sembahyang semua dah habis, kita seorang yang belum sembahyang. Bagusnya aku ni dak. Itu je. Jangan timbul itu je. Artinya jadi ia kafir, wal iyadzubillah. Ketahui olehmu bahawasanya sebab ujub jahil, sebab tidak ada ilmu. Ya, asasnya demikianlah. Ya, tidak ada ilmu. Dan bahawasanya ubatnya ilmu,
Maka jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan yang tiada ada ia dengan usahanya, seperti cantik rupanya. Cantik rupa ni Allah Ta'ala jadikan kan, bukan sebab kita tak. Dan elok suaranya tak, merdu suara dia macam Piramli tu tak. Sedap suara dia. Maka tiada patut ia ujub dengan dirinya. Kan? Benda yang Allah Ta'ala jadikan memang cantik, engkau memang suara sedap, itu Allah Ta'ala yang bagi. Ya? Kerana bukan terjadi pekerjaan itu dengan tenaganya. Bukan dia usahakan untuk itu pun. Memang rupa dia macam tu tak. Bahkan sayugianya bahawa ujub ia dengan Tuhan yang memberi ia akan dia. Baginya dengan semata-mata limpah kurniaannya. Semuanya Allah Ta'ala yang bagi. Anytime Allah boleh tarik balik. Dan sayugia bahawa berfikir pada hilang umpama cantiknya itu dengan sebab penyakit. Allah boleh tarik balik ya kecantikan itu dengan penyakit. Allah Ta'ala bagi dia sakit. Ada seorang model yang cantik ni tak. Dia lalu duk viral sekarang. Yang dia cerita apa? Dia kata dulu tak. Daya ni dengan kecantikan dia, rambut yang cantik, dia kena kanser ke leukemia. Habis kepala botak dah pun. Tak, dia mati dah. Dia kata baru sedar bahawasanya benda ni tak ada apa-apa langsung pun. Harta yang banyak aku tak boleh beri kesihatan pun. Tak boleh buat apa dah. Tak dapat bantu aku langsung. Datang penyakit ni tak. Dia beritahu tu atas ni semua tipu daya. Dia bukan Islam. Ingat, dia berkata ni semua tipu daya je ni. Istimewa penyakit ya, jadari, iaitu penyakit cacar. Kan? Kalau Allah nak bagilah. Dan jika adalah ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahainya. Seperti ilmu dan ibadah, maka sayugi. Tadi penyakit yang cantik dan suara tadi tak. Yang ini pula, ya, kalau wujud dengan sebab pekerjaan dia ni, seperti ilmu, dia belajar rajin-rajin dapat ilmu banyak. Ibadah, maka sayugi bahawa berfikir ia pada pekerjaan itu dengan sebab apa mudah ia baginya. Dan bahawasanya tiada mudah ia baginya, melainkan dengan anggota dan akal. Kalau dia kata tadi saya belajar ni sebab saya memang pandai, saya memang rajin, saya ni boleh orang kata berjaya sebab saya usaha sendiri tak. Kena ingat balik. Engkau pandai tu, engkau banyak ilmu tu, akal siapa yang beri? Otak engkau tu siapa yang jadikan? Nak wujud jelah mana lagi? Ya, dan bahawasanya tiada mudah ia baginya melainkan dengan anggota dan akal. Dan bahawasanya segala anggotanya dan akalnya dan lainnya, semua makhluk bagi Allah Ta'ala menjadikan akan dia. Semua Allah akan jadikan oleh Allah Ta'ala dengan semata-mata limpah kurnianya. Jadi tidak ada punca kita nak ujub pun. Tak ada sebab kita nak ujub. Ya, demikian juga ilmu dan ibadah dan segala pekerjaan ya, kita itu semuanya Allah Ta'ala yang menjadikannya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun, dalam surah As-Saffat ayat yang ke-96. Artinya, dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan barang yang mengerjakan oleh akan dia. Dan firman-Nya, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah, surah Al-Insan ayat yang ke-30. Artinya, dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu, melainkan bahawa menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Maka sayugia bagi yang berakal bahawa adalah ujubnya selama-lama dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dan kemurahannya. Ya, sebab Allah Ta'ala bersifat pemurah Ar-Rahman. Ya. Maka semua Allah Ta'ala bagi, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Kerana mengurniakan ia baginya ya, akan ilmu dan akal dan memberi petunjuk ya, ia baginya kepada ibadah dan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar. Dan menegak Allah Ta'ala setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk dengan semata-mata keadilannya. Dan hendaklah takut ia akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripadanya. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj. Ya, kadang-kadang ya, Allah Ta'ala nak ingatkan kita, Allah Ta'ala tarik dengan sebab Allah tarik nikmat kebakaran ke aksiden ke. Kadangnya Allah Ta'ala biarkan. Teruskan. Kalau nak kita teruskan, tak ada masalah. Rupanya itu adalah istidraj.
Apakah istidraj? Nikmatnya Allah bagikan dengan tujuan untuk menjauhkan kita daripada Allah, bukan nak dekatkan. Fir'aun tak pernah sakit, umurnya panjang, bukan makin taat, makin dia ingkar perintah Allah. Bukan. Jadi tujuan nikmat itu diberi bukan dikekalkan nikmat itu dengan tujuan supaya terus jauh pada Allah. Allah tak nak muka kau dah pergilah jauh. Tak. Kadang-kadang macam kita lah, kadang-kadang bila tadi contoh tak ada kena pun tuan-tuan, kadang-kadang kita menyapah seorang tu kan, duk minta, ambil lah pergi aja, malas aku tengok muka kau ni, duk kan, tengok muka dia minta, ambil lah kau pergi belah tak gitu, menyampah tak? Bukan kita bagi tu sebab kita suka, tak bagi tak, menyampah kau dah pergi meja kau tak ada, pergi. Macam itulah contoh lah. Jadinya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44, Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Artinya membuka oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala nikmat atas jalan istidraj. Hingga apabila sukacita mereka itu dengan segala nikmat yang diberikan akan mereka itu, menyiksa Allah Ta'ala akan mereka itu dengan terkejut. Dan firman-Nya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya selagi kami ambil mereka itu sedikit-sedikit daripada pihak tiada mengetahui mereka itu akan dia. Makna istidraj itu menghampirkan kepada siksa Allah Ta'ala dengan diberi tangguh sedikit-sedikit, seperti mereka yang hendak menangkap ayam. Nak tangkap ayam ni kita kena bagi sikit-sikit dulu. Bagi dadak sikit, dan bagi apa-apa, ngap terus. Boleh tak kita nak istidraj? Okey. Dia ada penada aras. Kalau seseorang itu dia nak juga nak ujuk ni, nak juga ada perasaan ujuk dalam diri dia, boleh lah. Boleh lah. Kalau dia nak juga, tapi dia ada penada aras dia tak? Dalam penada arasnya itu ialah bila mana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam peristiwa baginda alaihissalam nak bawa ambil kursi Ratu Balqis daripada negeri dia pindah ke istana Nabi Sulaiman. Ini penada aras. Kalau siapa nak ujub, ini contoh dia, tapi mesti lebih daripada orang ni lah. Bila mana Nabi Sulaiman arahkan siapa yang boleh ambil kursi Ratu Balqis bawa mari sini, apa kata Ifrit? Aku boleh bawa sepantas sebelum engkau bangun daripada tempat engkau. Qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau bangun dah sampai dah kursi tu. Cepat tak cepat. Maka Nabi sama offer lagi. Siapa boleh buat cepat lagi betul? Siapa lagi boleh buat cepat daripada tu? Maka ada seorang hamba Allah, saya tak. Engkau boleh buat secepat mana kau boleh buat. Secepat mana kau boleh buat. Makanya apa dia kata? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku boleh datangkan kursi Balqis itu sebelum kelopak mata kau terbuka. Maksudnya sekelip mata aku lihat. Sebelum mata tertutup dah sampai. Lagi cepat pada Ifrit. Ifrit sebelum bangun daripada kursi tak. Tapi yang hamba Allah ni, dia boleh buat sebelum mata tertutup. Lagi cepat pada Ifrit. Pada Ifrit ni orang yang paling hebat lah. Dia hebat lagi. Bila dia buat macam ni, semua pakat puji dia tau. Hebat Tuhan. Hebat. Orang pakat tengok orang puji dia. Tapi apa dia kata? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua kelebihan yang Tuhan bagi kepadaku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk Allah Ta'ala dia nak uji aku. Sama ada nikmat yang dia bagi ni, aku kufur ke ataupun aku bersyukur dengan nikmat yang diberi. Jadi pendana rasnya ialah, kalau seorang tu dia nak ujuk, dia mesti buat lebih cepat daripada orang ni. Dia nak ujuk jugalah. Kau mesti buat lagi pantas daripada dia. Kalau dia tadi sebelum sekelip mata tu, dah sampai kursi Ratu Balqis, itu pun dia tak ada ujuk, tak ada takabur. Setakat kita ni tak ada apa-apa, tak payah sembang lah. Jadi gitu cerita dia. Dia ada penanda aras dia tak. Kalau nak juga ujuk. Jadi kita ukur diri kita lah. Kalau mari nak ujuk, aku tak boleh buat macam ni. Dia pun tak ada ujuk. Dia pun tak sombong tak. Tiba-tiba aku nak sombong lebih daripada dia. Buat apa tak? Tu tuan-tuan tak. Tentang kupasan ya. Tentang kupasan untuk tajuk kali ini kan.
Dan insya-Allah tuan-tuan, pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada bab yang ke-10, ya, pada menyatakan riak. Pada menyatakan riak ni semua racun-racun yang mana merosakkan ibadah kita tuan-tuan. Yang ni kita risau, kita kena ambil hati-hati benda ni lah. Ya, semua orang boleh kena, ya. Penyakit-penyakit ni semua orang boleh kena. Jangan kata saya terkecuali. Tak ada siapa boleh terkecuali pun. Kecuali para nabi, ya. Orang soleh, ya. Orang ni, itu yang taraf-taraf tinggi. Para sahabat ni. Dekat kita ni tak payahlah. Dia memang boleh terkena. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا الفهم وعملا مقبولا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.